Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Helwani binti Rusli. Nama matrik A18A0668. Okay, saya akan mulai dengan pengenalan. Okay, kumpulan kami telah memilih industri sarang burung walet sebagai tajuk kajian kami. Seperti yang kita ketahui, sarang burung walet merupakan makanan eksotik yang sangat popular dalam kalangan masyarakat Tionghoa di Malaysia. Sarang burung walet ni berasal daripada cair air liur burung walet ataupun kita panggil saliva. Saliva ni dia akan mengeras apabila terdedah dengan udara. Jadi sarang burung walet ni boleh dipasarkan di seluruh dunia. Dan untuk pengetahuan semua, sarang burung walet ni harganya sangatlah lumayan sehingga boleh mencecah RM3,500 hingga RM4,500 per kilo. Terdapat pelbagai keistimewaan ataupun kelebihan yang kita boleh dapat daripada sarang burung walet ni. Contohnya sebagai tonik kepada badan kita, seterusnya penghasilan kepada susu ibu, produk kosmetik dan juga makanan tambahan ataupun kita panggil sebagai suplemen. Okey, selain itu sarang burung walet juga mendapat permintaan tinggi terutama di China, Taiwan dan Hong Kong. Okey, kajian kami juga kami akan membincangkan tentang peranan dan kemahiran yang mesti dimiliki oleh pengurus sarang burung walet itu tersebut. Cabaran utama yang dihadapi oleh pengusaha sarang burung walet ialah kehadiran haiwan pemangsa dan haiwan perosak. Pertama ialah haiwan pemangsa. Kehadiran mereka akan menyebabkan gangguan terhadap burung walet. Hal ini kerana pemangsa akan memakan anak burung serta burung-burung yang telah dewasa. Hal ini juga menyebabkan tingkah laku burung walet untuk balik semula ke sarang terjejas kerana merasa tempat itu sudah tidak selamat dan berpindah ke kawasan yang baru. Antara haiwan pemangsa bagi burung walet ialah burung hantu, ular dan sebagainya. Bagi haiwan perosak pula, ia akan menyebabkan gangguan terhadap sarang burung walet. Hal ini akan menjejaskan kualiti pada sarang burung walet. Hal ini kerana haiwan perosak akan memakan dan merosakkan struktur bentuk sarang burung walet. Antara haiwan perosak bagi burung walet ialah semut, lipas, tikus dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hanisa binti Juhir. Bahagian saya adalah isu dan poin saya adalah peranan kerajaan dalam memastikan sarang burung walet terjamin. Seperti yang kita tahu, pada akhir ini sarang burung walet mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan ia menyebabkan terdapat segelintir pihak yang mengambil kesempatan. Seperti contoh, terdapat sepasang suami isteri yang telah membawa masuk sebanyak 11 kg sarang burung walet dan didapati tiada sijil kesihatan. Ini boleh menyebabkan sarang burung walet yang dibawa masuk itu tercemar dan menjejaskan kesihatan yang akan menggunakan sarang burung walet. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zuhmi bin Ashri, nombor matrik A18A0282. Sebagaimana kita tahu tentang permasalahan atau isu terhadap pengusaha sarang burung walet tersebut, saya akan mengupas isu yang kedua ini di mana kawasan penternakan sarang burung walet yang terhad. Okey, maksudnya di situ di bandar kawasan sarang burung walet ini hanya boleh membina satu premis sahaja, tidak dalam satu daerah, dalam satu bandar. Tidak dibenarkan untuk membuat dan membina dua premis, hanya dibenarkan satu. Tapi itu di Semenanjung, lain pula yang jadi di Sabah dan Sarawak, di mana mereka menetapkan tidak dibenarkan langsung untuk membina premis sarang burung walet ini di kawasan bandar kerana ia boleh menyebabkan pencemaran bau, pencemaran bunyi, pencemaran bau ini di mana sisa-sisa najis
sisa-sisa najis dibuang melalui haiwan tersebut, mengganggu premis-premis perniagaan di tepi-tepi kawasan, di tepi-tepi jalan, gerai-gerai di tepi-tepi jalan, mengganggu. Dari segi pencemaran bunyi itu juga, apabila pengusaha ini akan memasang dan menggunakan pembesar suara untuk bertujuan menarik perhatian burung walit untuk bersinggah bersarang di premis tersebut, dan ia akan mengganggu pencemaran bunyi kepada penduduk-penduduk di kawasan bandar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muhaimin bin Amin. Nombor metrik A18A0005. Okey. Seterusnya, isu dan permasalahan. Antara isu dan permasalahan yang dihadapi untuk menyediakan sarang burung walit adalah kos yang sangat tinggi. Hal ini kerana kos yang diperlukan amatlah besar bagi individu yang baru ingin menceluri dalam usaha dalam bidang perusahaan sarang burung walit. Rumah untuk sarang burung walit saja menelan kos sebanyak RM15,000 paling kurang, sehingga RM30,000 atau lebih. Banyak juga kos-kos lain yang tersembunyi seperti pelesenan, kos membayar gaji pekerja, hal ini juga banyak memberi risiko sekiranya burung walit tidak menginap di situ dan tidak membuat sarang. Nama saya Muhammad Arif bin Zulkifli. Nombor metrik A18A0303. Cabaran, isu dan masalah yang dihadapi oleh pengurus adalah memastikan burung walit ini masuk dan menetap dalam bangunan yang dibina secara konsisten. Tanpa burung walit ini, pertanian ni tidak dapat dijalankan. Baiklah, burung walit tidak akan mendiami sesuatu tempat itu jika ia merasa tidak sesuai untuk mereka menetap. Antara perkara yang perlu dititikberatkan oleh pengusaha untuk memastikan burung walit menetap dan terus menetap di tempat yang disediakan adalah reka bentuk bangunan. Reka bentuk bangunan perlulah berdasarkan kepada kehendak dan keperluan burung bagi menjamin burung walit akan menetap dan terus menetap. Seterusnya, rumah walit perlu disediakan roving room dan resting room. Roving room ini perlu disediakan kerana semasa memasuki bangunan, burung walit akan berputar-putar dulu mengikut putaran jam sebelum menuju ke sarangnya. Dan resting room ini juga perlu disediakan sebagai tempat burung walit beristirahat dan membina sarang. Seterusnya adalah sistem ventilasi. Sistem ventilasi ini adalah bertujuan untuk mengawal suhu. Suhu di dalam bangunan yang untuk burung walit menetap adalah suhu yang stabil antara 25 hingga 28 darjah Celsius dengan kelembapan antara 80 hingga 90% dan kegelapan lebih kurang daripada 1 lux. Teori pertama ialah teori efikasi kendiri oleh Albert Bandura 1977. Teori ini penting dalam merealisasikan pencapaian yang membanggakan dalam industri dan perniagaan. Ia didefinisikan oleh Albert Bandura 1977 sebagai kepercayaan individu terhadap diri sendiri dalam menjalankan tugasan. Selain itu, efikasi kendiri penting dalam kejayaan perusahaan industri sarang burung walit. Elemen penting dalam efikasi kendiri juga memainkan peranan penting. Antaranya, penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran pemilihan lokasi burung walit, ilmu pengurusan rumah burung, kematangan dalam membuat keputusan dan pengetahuan tentang grade sarang burung walit. Teori keperluan Maslow ni adalah diasaskan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, dan pada tahun itu juga Abraham Maslow ni adalah pakar psikologi kemanusiaan. Okey. Dalam teori tersebut, Abraham Maslow ini memperkenalkan 5 keperluan. Yang pertama adalah keperluan fisiologi, yang kedua adalah keperluan keselamatan, yang ketiga adalah keperluan sosial, yang keempat adalah keperluan penghargaan diri, yang kelima adalah keperluan hasrat diri. Okey, keperluan
fisiologik ni adalah keperluan asas yang diperlukan oleh setiap manusia, seperti keperluan tempat tinggal, makanan, minuman. Itu adalah diperlukan untuk setiap manusia, dan sebagai pengusaha sarang burung walit ni, mereka perlu mencari pendapatan itu tersebut, dan dalam masa yang sama dari segi penjualan Ailio burung walit itu akan mendatangkan pendapatan kepada mereka, dan mereka boleh mendapatkan keperluan-keperluan asas dengan lengkap. Okey, yang kedua adalah keperluan keselamatan. Keperluan keselamatan ini diperlukan oleh pengusaha itu juga, di mana pengusaha itu perlu menjaga keselamatan dan kesihatan daripada segi diri mereka, daripada segi kewangan mereka, dan mereka perlu menjaga keselamatan ni terutama apabila berdepan dengan burung walit tersebut dari segi penyakit, wabak penyakit seperti sesama burung. Itu adalah sangat membahaya. Jadi mereka, pengusaha sarang burung walit perlu menjaga kesihatan dan keselamatan mereka. Okey, dan yang ketiga adalah keperluan sosial. Keperluan sosial ini perlu adalah mereka, di mana mereka perlu menjaga juga keselamatan dan kesihatan sarang burung walit, supaya burung walit itu mengeluarkan Ailio yang berkualiti, yang sihat, supaya dapat dijual dan mendapat pendapatan yang tinggi. Jadi mereka perlu menjaga kesihatan dan keselamatan burung walit itu juga. Okey, yang keempat adalah keperluan perhargaan diri. Okey, keperluan perhargaan diri ni penting kepada pekerja-pekerja bawahan pengusaha sarang burung walit tersebut. Mereka, pengusaha itu juga perlu memberi perhargaan dari segi kewangan ataupun dari segi dalam bentuk percutian ke, dan mereka perlu mendapat perhargaan daripada pengusaha, pengusaha tersebutlah, dan untuk mempertingkatkan kualiti kerja mereka. Perhargaan ini adalah sangat penting dalam sistem kerja, dalam sistem SOP. Okey. Dan yang keempat adalah hasrat diri. Hasrat ini adalah tujuan di mana tujuan kita untuk mendapatkan mengubah hidup, dan pengusaha sarang burung walit ini perlu mengubah hidup, dan mereka akan mendapat pendapatan apabila mereka menjual Ailio burung walit ini. Mereka mendapat pendapatan yang tinggi, dan mereka akan mengubah cara hidup mereka. Teori yang saya gunakan di dalam kajian ini ialah teori Horton. Teori ini menyatakan bahawa jika kita memberi perhatian lebih kepada bahagian pengeluaran, maka kita akan memperoleh keuntungan yang lebih. Bagi menangani masalah kehadiran haiwan pemangsa dan haiwan perosak, beberapa kaedah boleh diambil. Antaranya ialah pemasangan lampu spotlight pada setiap pintu masuk burung. Dengan pemasangan lampu ini dapat mencegah pemangsa seperti burung hantu daripada masuk ke dalam rumah burung walit. Selain itu, pemasangan perangkap kecil di dalam rumah walit. Hal ini bertujuan untuk menangkap haiwan mamalia seperti tikus daripada memakan dan merosakkan sarang burung walit. Seterusnya, pemasangan jubin atau aluminium pada dinding rumah burung walit. Hal ini bertujuan untuk menghalang pemangsa seperti ular, biawak dan sebagainya daripada masuk ke dalam rumah burung walit. Seterusnya adalah cadangan. Poin saya adalah pengurangan nitrit dalam sarang burung walit. Suatu masa dahulu, China merupakan pembeli yang terbesar di Malaysia. Tetapi disebabkan nilai nitrit di dalam sarang burung walit itu terlalu tinggi dan melebihi piawaian yang telah ditetapkan, maka China memberhentikan untuk membeli sarang burung walit di Malaysia. Jika Malaysia ingin terus menghantar sarang burung walit kepada China, Malaysia perlu mengurangkan nilai nitrit dalam sarang burung walit. Maka terdapat beberapa kaedah yang digunakan supaya nilai sarang burung walit itu dapat dikurangkan. Pertama, sarang burung walit itu perlu direndam dan kemudian dibilas dengan air yang bersih.
Kemudian masukkan lautan kalsium karbonat dan balut dengan kain yang besi. Okey, untuk cadangan dan perbincangan dalam isu ini, kami mencadangkan supaya pengusaha-pengusaha sarang burung walit ini membina premis sarang burung walit di kawasan bandar yang kurang aktiviti bandar, supaya tiada pencemaran bau, pencemaran bunyi dan aduan dilakukan. Hal ini bagi mengelakkan dan menjaga keselamatan dan kesihatan penduduk-penduduk di kawasan bandar. Okey, seterusnya kami juga menyarankan supaya pihak pengusaha ini membina premis sarang burung walit itu di kawasan-kawasan luar bandar, seperti kawasan peternakan, kawasan akuakultur, kawasan perkebunan, dan kami juga menyarankan membina di kawasan tersebut supaya tiada berlaku pencemaran bunyi, pencemaran bau tersebut, dan ia akan jauh daripada penduduk-penduduk dan manusia. Seterusnya, cadangan dan perbincangan. Bagi tidak menanggung bebanan seorang diri, pengusaha yang ingin menjalankan perusahaan sarang burung walit ini boleh menjalankan perniagaan perkongsian. Hal ini akan mengurangkan kos yang dikeluarkan oleh setiap ahli. Dengan menjalankan perniagaan perkongsian, pengusaha juga dapat mengurangkan kos kerugian bagi setiap ahli. Selain itu, menjalankan perusahaan di dalam sebuah kumpulan juga dapat meringankan beban kerja bagi ahli, dan masalah yang dihadapi oleh perniagaan boleh diselesaikan bersama. Terima kasih. Dan bagi cadangan untuk memastikan burung walit ini terus menetap di dalam bangunan tersebut adalah pemasangan sistem audio untuk menarik perhatian burung walit ini untuk menetap secara konsisten, dan meletakkan notis di kawasan-kawasan tertentu bagi memastikan burung walit ini sentiasa dalam keadaan selamat. Sistem audio yang digunakan ini khusus untuk memainkan rakaman suara burung walit dan juga memainkan beberapa jenis rakaman suara yang perlu dimainkan dalam masa 24 jam sehari untuk memastikan rumah burung tersebut menjadi produktif. Sistem audio ini sangat penting kerana tanpa suara, kedengaran rumah tersebut seakan-akan kosong dan tidak ditenangi atau didatangi atau dihuni oleh koloni burung walit. Dan notis juga harus diletakkan di kawasan-kawasan yang sesuai dan berdekatan dengan bangunan tersebut untuk memastikan orang awam tidak masuk sesuka hati bagi mengacau dan membuat kacau ketenteraman burung walit ini. Jika ia merasa terancam, burung walit ini akan terbang keluar, lalu dia tidak akan menetap lagi di bangunan tersebut kerana dia rasa bahaya dan terancam. Jadi dia akan mencari tempat yang lebih selamat. Sekian, terima kasih.